Okey. Okey, tak ada masalah. Okey, kita teruskan kepada buku teks. Kita tengok buku teks unit 10. Awak ada buku teks tak? Kalau tak ada, saya akan share lah. Ada. Ada Kalau ada, bagus. Okey, nampak tak? Kalau yang tak nampak tu saya ada apa? Ada buat lah ni. Tapi tak berapa clear sangat. Okey, kita tengok sama-sama muka surat 53 unit 10 sedia membantu. Ni bawah tajuk pertolongan cemas. Okey, apa maksud pertolongan cemas? Jika seseorang menghadapi satu situasi yang mencemaskan, kita perlulah membantu. Sebab tu tajuk dia sedia membantu. Sedia membantu. Amir, minta tolong bacakan Amir. Nama kebetulan namanya Amir, tolong bacakan Amir. Amir dan adanya Anis ialah Amir Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM). Dalam perjumpaan badan beruniform, guru penasihat telah menjemput pihak BSMM untuk mengadakan kursus pertolongan cemas. Pada pendapat kamu, apakah faedah yang boleh diperoleh daripada kursus ini? Okey, apakah yang kita boleh perolehi daripada kursus pertolongan cemas? Ada tak yang boleh bagi jawapan? Saya nak dengar. Ada tak? Ada 9 orang mata yang memandang sekarang ni, ada tak? Yang boleh bagi tahu. Apakah faedah daripada kursus pertolongan cemas? Amir ada, Adi Mukmin ada, Mandif ada, Ifwat ada, Koh ada, Rajdif ada, Gibson ada, Hanis ada. Saya nak dengar. Ada tak yang boleh bagi jawapan yang paling tepat sekali? Apakah faedah kursus pertolongan cemas? Boleh tolong kalau orang sakit. Kalau orang tu sakit. Okey, terima kasih Amir. Adi Mukmin, apa dia? Faedah yang boleh diperoleh daripada kursus ini, kita boleh membantu orang yang cedera. Kita boleh bantu orang yang cedera. Ada lagi tak? Mandif, Ifwat, Koh, Rajdif, Hanis, Gibson. Boleh bagi jawapan? Ada lagi? Apa yang bunyi tu? Okey, Mandif ada tak Mandif? Tolong cakap. Okey, dapat. Mandif, Ifwat. Dapat. Ada? Okey, selain daripada yang disebutkan oleh kawan kita tadi, Adi Mukmin dan juga Amir, apa yang kita boleh perolehi daripada kursus pertolongan cemas, antaranya sewaktu kita melihat keadaan yang mencemaskan. Contoh, saya bagi contoh mudah, kita nampak ada orang lemas. Macam mana kita nak selamatkan orang lemas? Kalau kita dalam perjalanan, kita dalam kereta, kita bawa kereta, tiba-tiba ada orang kemalangan, apa yang perlu kita bantu? Kita kena bantu dahulu sebelum ambulans sampai. Itu perkara yang biasa kita kena lakukan. Tapi kalau kita nak buatkan nak melakukan pertolongan cemas tu, kita perlu ada ilmu, bukan main tolong sahaja. Kita kena ada ilmu pengetahuan macam mana cara nak selamatkan orang, ataupun dipanggil bantu mula. Permulaan sebelum ambulans datang. Boleh faham tak? Sebab tu pentingnya ilmu pertolongan cemas ni pada semua orang. Bukannya individu tertentu saja, bukannya BSMM saja, ahli bulan sabit merah Malaysia saja, tetapi semua orang. Yang dalam grup kita sekarang ni yang tengah live ni, ada tak yang daripada pasukan beruniform BSMM? Siapa yang BSMM? Saya nak dengar. Ada tak? Siapa yang ahli BSMM? Mandif. Lagi siapa? Awak boleh respon, boleh cakap dengan saya tak ada masalah. Siapa lagi?
Ada lagi tak BSMM? Rajdev BSMM ke bukan? Okey Rajdev. Saya nak dengar suara. Ataupun awak tak boleh bercakap. Ada lagi tak? Ahli BSMM. Okey, itu kepentingan. Malu okey, tak apa. Malu tak apa. Tapi sebenarnya kita kena bercakap. Tak kira lah, malu ke tak ke, kita kena bercakap. Kita kena okey. Itu antara kepentingan kursus. Kalau kita diberikan kursus pertolongan cemas, rebutlah peluang. Sebab ilmu tu bukannya untuk diri kita sahaja, akan tetapi kita boleh gunakan untuk orang lain. Okey, kita teruskan kepada buku teks tadi. Okey. Okey, kita tengok muka surat. Nampak tak apa yang saya kongsikan ni? Bertindak mengikut keadaan. Ada nampak tak? Tak nampak. Tak nampak Nampak. Nampak tak? Nampak Nampak. Okey. Bertindak mengikut keadaan. Okey, keluarga Amir kerap mengadakan aktiviti bersama-sama. Amir, betul Amir, keluarga awak selalu mengadakan aktiviti bersama-sama? Ya. Ya, okey. Pada minggu lepas, mereka telah berkunjung ke kolam air panas. Betul Amir? Awak pergi kolam air panas waktu COVID ni pun awak pergi Okey. Semasa dalam perjalanan, kaki ayahnya melecet. Allahuakbar. Kesian Mujurlah Amir mempunyai pengetahuan asas pertolongan cemas. Dia telah memberikan rawatan bantu mula. Faham tak apa maksud bantu mula? Tak. Bantu mula ni sebelum kita mendapatkan rawatan yang lebih baik ataupun selanjutnya, kita perlu bantu mula dahulu. Apa maksud bantu mula tu? Kita rawat secara macam mana ilmu yang kita tahu. Contoh, kalau seseorang melecet, kita balutkan dulu ataupun kita tutupkan dulu luka dia sebelum kita bawa ke hospital. Itu adalah bantu mula. Bukannya awak terus rawat kat situ. Tapi kita bagikan rawatan yang paling asas sebelum kita bawa ke hospital ataupun klinik. Boleh faham tak? Itu bantu mula. Faham. Okey kalau disebutkan bantu mula maksudnya perkara yang asas. Kita tahu tentang pertolongan cemas. Kita nak bantu orang tu. Okey, kita teruskan lagi. Dia telah memberikan rawatan bantu mula melecet kepada ayahnya. Faham tak apa maksud melecet? Siapa boleh sebutkan apa maksud melecet? Dekat dalam Geseran pada kulit. apa dia? Geseran kepada kulit. Geseran kepada kulit. Melecet terjadi disebabkan oleh geseran pada kulit. Okey. Terima kasih. Saya rasa macam Amir je hari ni. Yang lain tak ada, senyap je. Ifwat, ada tak Ifwat? Hanis? Ada. Okey, kita teruskan lagi. Ada, okey. Jangan senyap je, saya tanya tu tolong jawab. Okey. Kita teruskan lagi. Saya nak minta awak tolong bacakan, boleh tak? Saya minta Ifwat bacakan. Boleh tak Ifwat? Ifwat, Boleh. bacakan Ifwat. Okey. Kejap, Ifwat dan juga siapa lagi seorang yang nak baca? Siapa yang watak Amir dan siapa watak ayah? Siapa yang nak pegang watak ayah? Ifwat pegang watak ayah. Saya nak. Okey, Adi Mukmin awak baca yang lagi satu. Watak Amir. Adi Mukmin. Okey, terus. Aduh, sakitnya kaki ayah. Ayah, tolong buka kasut biar Amir periksa. Macam mana kaki ayah? Nasib baik kaki ayah tidak melecet turut dan bergelembung. Ayah hanya perlu bersihkan dengan air dan biarkan kering. Jika ada gelembung macam mana? Kita perlu pecahkan gelembung dan lakukan antiseptik. Oh, begitu Amir. Oh, begitu. Terima kasih Amir. Sama-sama ayah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Ifwat dan juga Adi Mukmin. Saya minta respon daripada rakan-rakan yang lain Jangan diam sahaja sebab saya rasa kita perlu bercakap. Ini kita perlu
saja macam tak berapa seronok. Okey. Kita tengok semula apa yang diceritakan tadi. Okey. Ada dua orang iaitu Ayah dan juga Amir. Apa yang berlaku adalah kaki Ayah Amir melecet. Disebabkan apa tu? Kemungkinan kasut yang dipakai. Kasut yang dipakai tu mungkin kasut baru. Siapa yang pernah pakai kasut baru, tiba-tiba dia punya dekat belakang kaki dia tu, kan? Dekat belakang kaki dia melecet. Sebab dia biasa dia pakai kasut baru. Kasut tu masih keras lagi. Kalau biasanya terjadi ni kalau kita pakai kasut kulit lah. Kan, kasut yang ketat, lepas tu kita asyik berjalan saja. Kemudian kulit kita tu bergeser dengan dengan kasut tadi. Kan, dekat dengan kasut tadi dia menyebabkan kaki kita ataupun kulit kaki kita tu melecet. Lagi tempat mana yang boleh melecet? Cuba bayangkan kalau kita punya, nampak tak ni? Kita punya tangan ni, kalau kita gosok lama-lama, apa berlaku? Apa berlaku kalau kita gosok kat tangan kita? Kita gosoklah dekat mana, dekat pasir ke, dekat apa ke, itu boleh mendatangkan apa? Kesakitan dan boleh menyebabkan melecet. Boleh faham? Boleh. Okey, sekarang saya nak tanya, ada tak siapa yang nak tanya tentang melecet ni? Ada tak yang nak tanya? Melecet hanya jadi kaki Ya? Melecet ada jadi dekat kaki juga. Bukan, tu saya kata membabitkan ataupun melibatkan kulit kita. Itu yang menyebabkan melecet. Sebab kulit kita ni sangat-sangat sensitif. Tapi dekat muka jaranglah melecet. Kalau muka biasanya dia ada tumbuh jerawat. Dia bukan melecet. Ada lagi yang nak tanya? Dia kawasan kulit kita. Muka boleh melecet. Kalau awak pergi gosok muka awak dekat mana-mana, memang melecet lah. Kan dia antara, sebab dia punya punca adalah geseran. Faham tak geseran tu apa? Faham tak geseran tu apa? Geseran tu apabila digosokkan. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Tangan ibu melecur semasa merebus telur di dalam panas. Amir mana Amir? Amir ada? Ada lagi tak Amir? Ke Amir dah bawa ayah pergi ke klinik? Ada. Ingat Amir dah bawa ayah pergi klinik tadi. Okey. Tangan ibu melecur semasa merebus telur di kolam air panas. Anis segera membawa ibu ke tempayan berdekatan untuk menyiram bahagian yang air selama lebih kurang 15 minit. Okey, sekarang saya nak minta Rajdev dan juga Mandev. Boleh tolong bacakan tak Rajdev dan Mandev? Okey. Mandev jadi Anis. Rajdev jadi ibu. Okey, boleh baca. Okey, boleh baca Mandev. Mandev? Ya. Okey, awak boleh baca. Awak dan juga Rajdev. Rajdev ada kan? Dia tak ada mic. Okey. Oh, dia tak ada mic. Okey, tak apa. Nanti saya minta tolong kawan lain. Okey, saya minta tolong. Siapa boleh baca? Ko boleh baca Ko? Ko jadi ibu. Boleh Ko? Siapa yang ada mic yang boleh baca? Anis boleh, Anis. Anis. Okay. Anis, terima kasih Anis. Anis jadi ibu. Okey. Mandev tolong bacakan yang anak dia tu. Anis tu. Ibu, tangan ibu melencur. Mari kita pergi ke tempayan.
Okey, Hanis. Sakitnya Ya. Saya akan siram tangan ibu dengan air untuk kurangkan rasa sakit dan mengelakkan jangkitan. Terima kasih Anis. Okey, terima kasih Hanis dan juga Mandif. Okey. Tahniah sebab awak boleh bercakap, boleh baca. Okey. Kita dah baca tadi apa ni perbualan di antara ibu dan juga anak dia yang bernama Anis, yang tangan ibu dia melecur dekat kolam air panas. Sebab dia tadi dia pergi aktiviti dia pada hujung minggu, dia pergi ke mana? Dia pergi ke kolam air panas, betul tak? Betul. Okay. Lepas tu apa berlaku? Ibu dia mungkin tak perasan. Dia masukkan tangan dalam air panas, kemudian menyebabkan apa? Menyebabkan melecur. Betul, melecur. Okey. Tahu tak melecur tu apa dia? Kecederaan yang disebabkan oleh haba yang panas. Okey, kecederaan yang disebabkan oleh haba panas seperti air ataupun minyak yang panas. Okey, kadang-kadang benda yang panas seperti contoh periuk nasi ataupun cerek air panas. Kan? Dalam cerek itu terdapat air panas, kita letakkan kita punya tangan, kulit kita dekat apa cerek tadi, apa berlaku awak rasa? Hitam. Apa rasa? Melecur. Macam daging burger. Macam daging burger tadi jadinya. Melecur kulit. Betul tak? Melecur kan kulit kita. Itu yang dipanggil melecur. Dia berkaitan, bila melecur ni maksudnya dia berkaitan dengan sesuatu perkara yang apa melibatkan haba yang panas. Kita dekatkan kita punya kulit dekat apa benda yang panas tadi, kulit kita akan melecur. Itu tak dipanggil melecet. Boleh faham tak perbezaan antara melecet dan melecet? Minta perlahankan Adi Mukmin bising awak boleh. Okey, boleh faham tak apa perbezaan antara melecur dan melecet? Faham. Okay, faham Okey. Ada apa nak tanyakan tentang melecur tadi ni? Tak ada. Faham Semua faham. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Rawat secara betul. Saya nak minta seorang tolong bacakan. Gibson, boleh baca Gibson? Gibson boleh baca? Boleh. Okey, lagi seorang saya minta tolong Ko. Ko boleh baca tak? Ko Zeng Hong. Tak boleh. Okey, Hadi boleh tolong baca Hadi. Muhammad Hadi bin Muhammad Hamin boleh tolong bacakan? Hadi? Boleh tak tolong bacakan? Okey, terima kasih. Saya minta tolong. Okey, tolong lakonkan dialog di bawah. Bincangkan langkah-langkah bantu mula melecur. Okey. Saya bagi watak ibu kepada Hadi dan watak Asni kepada Gibson. Boleh? Boleh. Okey, kita mulakan daripada sekarang. Asmi, tolong jaga adik sekejap. Ibu hendak siram pokok bunga di luar. Baik, Ibu. Tiba-tiba, Asni terdengar bunyi sesuatu terjatuh. Dia berlari ke dapur dan mendapati adiknya terduduk di atas lantai sambil menangis. Ibu. Kenapa Asmi? Tangan adik terkena kuari panas. Ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Adik menjerit kesakitan. Aduh, ibu, tangan adik sakit. Jangan menangis sayang. Mari ibu siram dengan air. Nanti rasa sakit akan berkurangan. Ibu, baik kita bawa adik ke hospital. Tangannya ini melecur teruk.
Okey, terima kasih kepada Hadi dan juga Gibson. Okey, tahniah Tolong bacakan. Okey, sekarang kita ulang balik apa yang diceritakan tadi, iaitu berlaku satu perkara yang tidak baiklah kepada adik Asni. Betul? Apa yang berlaku adalah tangan adik Asni terkena kuali panas. Tengok apa berlaku. Dan yang paling penting kita nak tengok bila berlaku kecemasan seperti yang diceritakan dalam buku teks ni, iaitu adik Asni yang terkena kuali panas, macam mana cara dia merawat? Okey, yang pertama sekali, siapa tahu apa yang dia buat? Ibu dia buat. Bila kita kena air panas. Ya? Bawa tempat yang selamat. Bawa tempat yang selamat. Okey, yang kedua apa yang patut kita buat waktu tu? Yang bagian yang melecet bawa air. Dan air 15 minit. Kita siram dengan air. Kalau bila tu panas, kita siram dengan air supaya kulit yang tadi bila terkena kuali panas ke, kena minyak panas ke, kena air panas ke, dia akan jadi sejuk. Dia akan meredakan kesakitan tu sebentar. Bawalah pergi ke hospital ataupun klinik yang berfikiran. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok langkah bantu mula untuk kecederaan melecur. Yang pertama, apa dia? Bacakan sama-sama semua. Jangan sapu minyak, mentega. Bawa ke tempat yang selamat. Yang kedua, Siram bahagian yang melecur di bawah aliran air selama 15 minit. siram bahagian yang melecur di bawah aliran air selama 15 minit. Yang ketiga, Jangan atau ubat kadang-kadang ada orang bila dia berlaku macam ni, dia pergi sapu, dia buat gigi lah. Sapulah macam-macam dia sapu kan. Bila kita sapu, kemungkinan besar tempat yang kena melecur tadi tu boleh dijangkiti dengan dijangkiti dengan kuman. Sebab tu kita tak boleh nak letakkan sesuatu benda yang tak sepatutnya. Yang keempat, minta bantuan perubatan jika melecur teruk. okey, kalaulah berlaku macam tu kita dah nampak dan kita rasa kita tak boleh nak bantu, yang sebaiknya kita bawa ke hospital ataupun kita telefon ambulans ataupun kita bawalah ke klinik yang berdekatan dengan kita. Itu cara kita nak merawat. Itulah yang kita boleh bantu sebab kita bukannya orang yang pakar dalam bidang perubatan. Kalau kita doktor ke, kita nurse ke, kita jururawat ke, kita tahu merawat orang tak ada masalah. Tapi kita tak ada punya ilmu yang banyak, jadi kita hanya melakukan bantu mula sahaja. Boleh faham semua? Boleh. Okay. Tapi kalau kita buat sesuatu yang melampaui, contoh kita rasa macam kita ni hebat sangat, kita pun bantulah macam-macam kita buat. Kita nampak orang aksiden, kita pergi angkatnya orang tu. Apa berlaku? Adakah betul tindakan kita untuk bantu mula tadi? Kalau kita rasa mungkin boleh diangkat, kita angkat. Tapi kalau kita rasa macam tak boleh angkat, kita pun angkat juga. Takut-takut kecederaan yang berlaku pada seseorang tu mungkin teruk. Dan kita tak boleh main angkat aja sebarang. Tengok-tengok dia punya tangan dah terkulai. Menggigil kita kalau tengok macam tu. Betul tak? Okey. Kita nak teruskan lagi. Habis dah? Okey, dah habis. Kita nak pergi ke nanti awak tolong buka buku Google Classroom. Okey. Ada nampak tak saya ada sharekan ni? Ada. Pertolongan ada Okey, padankan dengan jawapan yang betul mengenai situasi yang boleh menyebabkan kecederaan ringan. Okey, kita bincang terus. Nanti awak terus tinggal boleh buat sahaja. Okey, kita tengok melecet atau melecur. Okey, tangan Hani terkena kopi panas.
Sebutkan, saya nak dengar. Melecit Melecur. atau melecur? Melecur. Melecur. Okey, bagus. Soalan yang kedua, Fitri memakai seluar yang ketat di bahagian hujung kakinya. Melecet. Bagus. Yang ketiga, semasa melakukan kerja di dapur, Nisa terlanggar ceri air yang panas. Melecur. Okey, bagus. Yang keempat, Yati suka memakai kasut bertumit tinggi ke tempat kerjanya. Melecet. Melecit. Melecit. Okey. Yang kelima, kasut yang ketat semasa membuat latihan. Melecet. Melecit. Ifat mana Ifat? Saya tak dengar. Nombor 6. Semasa bermain mercun, tangan Fitri terkena percikan api mercun. Melecur. Okey, bagus. Yang ketujuh, Ali hanya memakai sarung kaki yang nipis ketika memakai kasutnya. Melecet. Melecit. Okey, yang terakhir sekali. Semasa berada di makmal, kaki Syahid terkena tumpahan bahan kimia. Melecur. Okey, tahniah. Semua betul. Okey, untuk soalan seterusnya, nyatakan contoh situasi yang boleh menyebabkan kecederaan ringan di bawah. Okey, dia ada bagi 3 untuk melecit dan 3 untuk melecur. Betul? Betul. Okey, awak kena buat situasi. Faham tak macam mana nak buat? Tak. Faham tak? Tak. Tak faham. Okey. Situasi maksudnya apa? Okey, macam atas ni lah. Contoh untuk melecit, Ustaz ambil satu. Yati suka memakai kasut bertumit tinggi ke tempat kerjanya. Melecit ke melecur tadi? Melecit. Melecit ke melecur? Melecit. Melecit, okey. Itulah jawapan dia, awak boleh pilih. Tapi kalau awak rasa awak nak buat jawapan yang lain pun tiada masalah. Contoh awak nak kata melecit. Ayah Amir memakai kasut baharunya semasa berjalan di Tasik Y. Tiba-tiba kaki ayahnya cedera. Maksudnya apa? Melecit. Boleh faham tak? Boleh. Maksudnya awak kena buat satu situasi. Ataupun kita boleh gunakan, okey, Ali ataupun nombor 3 tadi. Semasa melakukan kerja di dapur, Nisa terlanggar ciri air, itu air panas. Itu melecur ke melecit? Melecur. Awak boleh letakkan dekat situasi satu tadi untuk melecur. Boleh faham? Boleh. Okey, saya rasa tak susah kerja yang saya bagi ni. Dalam masa 15 minit dah siap dah ni. Betul? Betul. Okey, untuk murid-murid yang yang ada mesin pencetak ataupun printer, boleh gunakan mesin pencetak tadi untuk awak cetak awak punya lembaran kerja. Kalau tak ada, awak kena salin. Ada apa-apa pertanyaan tak? Tak. Tak. Ada apa-apa yang nak ditanya? Nak kena tampal dalam buku Ya. Kalau tak ada dalam buku, tak ada. Okey, kalau tak ada buku, Ustaz, buku saya tak tahu dah. Tikus dah makan agaknya Ustaz. Awak boleh ambil kertas tadi, awak buat, awak ambil gambar dan hantar pada saya. Ambil gambar, hantar pada saya. Boleh? Boleh. Boleh. Ada apa lagi nak tanya? Tak ada. Tak ada. Ya. Okey. Betul ni, tak ada lagi nak tanya. Hadi ada nak tanya, Hadi? Tak ada. Okey, Hanis? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa Okey, yang lain semua faham Mandif okey Mandif? Rajdif okey Rajdif? Okey. Jadi saya nak ucapkan minggu ni minggu terakhir persekolahan kita. Betul? Betul. Jadi saya harapkan awak manfaatkan masa awak